Yang dikasihi Tuan Imam dan barisan jawatan kuasa masjid kita dan sekalian para jemaah yang dikasihi sekalian ya. Jadi pada pagi ini kita menyambung semula siri tazkirah subuh kita daripada kitab Al-Hikam ini ya. Jadi pada minggu lepas ya, kita telah menjelaskan melalui apa yang cerita oleh pengarang, iaitu tentang nur ya. Nur ataupun cahaya. Di dalam Al-Quran kita kutip ya, firman Allah Ta'ala yang pertama sekali ialah Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Ya. Cahaya di sini ialah cahaya ad-din, agama dia. Cahaya di sini ialah cahaya dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin. Cahaya di sini adalah cahaya taufik hidayah. Cahaya di sini adalah cahaya rahmat. Berbagai-bagai cahaya. Cahaya di atas cahaya. Sebagaimana yang kita dah jelaskan dulu ya. Jadi pada minggu ini kita menyambung semula ya perenggan yang lepas, iaitu yang pada perenggan yang bermaksud oleh itu bekas-bekas makhluk alam benda ini bukanlah jalan untuk mencapai makrifah. Jadi jalan mencapai makrifah itu ada dua gitu. Yang pertama sekali dengan dalil, yang keduanya dengan hati ya. Ataupun dengan syuhud musyahadah. Adapun bagi orang yang telah sampai kepada syuhud musyahadah, maka bekas-bekas ini ataupun dalil itu bukan lagi jalan bagi mereka untuk sampai kepada Allah. Kerana mereka telah melihat bahawa kebesaran Allah di alam ini melalui mata hati mereka. Iaitu sebagaimana yang telah jelaskan melalui firman-Nya, Allahu nurus samawati wal ard. Mereka mengenali Allah melalui cahaya Allah. Mereka mengenali Allah melalui cahaya Allah yang ada terpancar di atas muka bumi ini melalui af'al Allah. Perbuatan-perbuatan Allah, melalui iradat Allah. Sifat 20 ya. Kudrat Allah, iradat Allah. Di sini. Jadi mereka mengenali Allah melalui cahaya yang ada pada cahaya yang letakkan dalam mata hati mereka. Adapun bagi orang yang kedua, itu orang yang salikin, orang yang sedang berjalan kepada Allah, mereka ni masih memerlukan dalil, masih memerlukan bekas-bekas, masih memerlukan panduan, masih memerlukan petunjuk, masih memerlukan kitab-kitab untuk mereka mengenali Allah. Jadi oleh kerana itu didatangkan Rasul untuk menerangkan kepada orang-orang awam tentang tauhid kepada Allah. Allah datang kitab-kitab tentang tauhid kepada Allah. Jadi kalau Rasul ini, kitab ini sebagai jalan untuk mengenal Allah. Ini bagi orang salik ya. Sebab tu dia kata, oleh sebab itu bekas-bekas makhluk dalil tadi bukanlah jalan mencapai makrifah bagi orang yang telah pun syuhud kepada Allah, ataupun orang yang telah kenal Allah, ataupun orang yang telah melalui apa? Ilmu, fakta, maklumat, yakin ya. Lepas tu jazam, tauhid, makrifah. Orang tak perlu dalil lagi, dia dah sampai ke hujung. Sebagaimana juga kalau di sekolah ya, buat matematik, bagi pelajar dah tahun 6, tak perlulah safir lagi nak buat matematik. 30 campur 30 90. 9 darab 7 63. Tapi bagi kanak-kanak yang darjah 1 darjah 3, cikgu suruh berdiri misalnya kan. Siapa dapat boleh duduk. 9 ke 9. Fikir dulu. Ni dalil. Maka dia perlu fikir dulu baru dia boleh jawab. Adapun bagi pelajar yang dah mahir, dah hafal, tak perlu lagi kepada dalil tadi. Itu dari segi ibaratnya lah ya, tuan-tuan.
Jadi kita ni masih memerlukan sefer ni. Kita ni masih perlukan kitab. Kita ni masih perlukan penjelasan. Kita ni masih memerlukan panduan-panduan untuk isyarat-isyarat untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui sifat 20, melalui zikir dan sebagainya ya. Meskipun disampaikan secara zahirnya tidak juga dapat merasai keberadaan Allah, tetapi hak Allah Ta'ala itu sendiri mengurniakan martabat sampai kepadanya. Jadi pengarang beritahu bahawa walaupun diusahakan si salik tu mengenali Allah melalui kitab-kitab, melalui ilmu, melalui dalil, tapi hak untuk sampai kepada Allah itu tetap menjadi mandatori pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya usaha dan ikhtiar kita sahaja. Tetapi usaha dan ikhtiar itu tidak memberi bekas bagi Allah untuk sampai kepadanya, melainkan melalui pilihan-pilihan dia. Sebagaimana sifat iradan itu, apa yang Allah Ta'ala kehendaki, apa yang Allah Ta'ala pilih, apa yang Allah Ta'ala sampaikan, itulah saja yang menjadi pilihan bagi kita ya. Jadi usaha ikhtiar kita sangat terbatas. Sebagaimana kita boleh tanam tumbuh-tumbuhan, 100 biji durian boleh tanam, tetapi menumbuhkan durian itu bukan hak kita, bukan hukum kita ya. Tetap menjadi hukum bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu Tuhan yang dengan sifat Ar-Rahman dan Rahim, Ar-Rahman dan Rahim menjadikan menjalankan beberapa perkara untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Yang pertama sekali, Allah sediakan hamba-hamba dia untuk sampai kepada dia. Hamba yang macam mana? Yang mana siapa yang Allah Ta'ala pilih, inilah yang sampai kepada dia. Jadi dalam golongan ni ada beberapa golongan. Seperti yang pertama sekali, golongan para nabi dan para rasul. Ini orang yang Allah Ta'ala pilih sejak azali lagi. Sebab itu jawatan nabi, jawatan rasul ni tak ada siapa nak boleh mengaku. Walaupun baru-baru ni ada orang mengaku nabi, rasul, itu pembohong semata-mata. Syaitan menipu dia melalui ilmu dia. Tuntun ilmu, lepas tu syaitan tipu dia, katakan dia adalah nabi, dia adalah rasul. Ini seperti ajaran Qadiani ya. Dan ajaran-ajaran yang seumpama dengannya. Artis veteran dalam akhbar minggu lepas menjadi rasul. Jadi sebab itu kita nak mengaji ni pun kena pilih-pilih juga. Itu sebab ujian agama Islam keluarkan syarat yang ketat. Yang pertama sekali, ada kebenaran. Bawa kitab yang nak ajar tu, kayak mufti. Jangan main buka kitab lepas tu baca, lepas tu salah tafsir. Maka sampailah orang tu kepada Allah, dia akunya dia tu sampai ke Allah, dialah nabi dan rasul. Ngaku-ngaku sendiri. Sedangkan Tuhan dah beritahu ni melalui pengarang ni. Sampai tu bukannya pilihan kita, pilihan dia. Kalau dah pilihan dia, tak ada hak bagi kita mengaku. Melainkan bagi orang yang pertama tadi, hamba-hamba siapa yang disediakan tadi, hamba nabi dan rasul, orang inilah yang menjadi nabi, menjadi rasul melalui pengiktirafan Allah kepada dia sejak azali lagi. Nabi-nabi dan rasul-rasul ya. Kemudian di bawah mereka itu orang yang siddiqin. Ni golongan kedua, ni hamba pilihan ya. Orang yang siddiqin. Di dalam sejarah sirah Allah zahirkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang yang nombor 2 lepas Nabi itu. Tidak ada orang yang mengaku nak menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi, melainkan pilihan dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ni taraf dia yang kedua. Apa makna As-Siddiq? Orang yang membenarkan Allah Ta'ala.
Ha. Cerita dia apabila Isra' dan Mi'raj, Nabi sampai ke Madinah, semua orang tidak mengakui, mula ragu bila Nabi cerita 4 jam ke 5 jam sampai Sidratul Muntaha balik ke bumi. Mustahil, kata orang Madinah. Mustahil ni, kerja mustahil ni. Sebab itu antara iman dengan ilmu ni, dia mempunyai dua perkara yang berbeza. Iman tak memerlukan lagi kepada ilmu, dia mesti yakin. Ni orang tinggi yang taraf dia. Adapun ilmu, orang sampai dia kena tengok dulu. Tahu dulu, faham dulu, yakin dulu, baru dia boleh sampai kepada tauhid tu. Sebab itu yang kita tunjukkan itu tangga-tangga keyakinan. Daripada ilmu, fakta, dapat itu, dapat ini, sampailah hujung dia ma'rifatullah. Panjang lagi jalan-jalan, liku-liku yang akan kita tempuh untuk mendapat keyakinan. Adapun Abu Bakar tak. Bila semua orang dah pikuk menolak Nabi, Abu Jahal pun dah tak percaya. Dan ceramah Nabi di Madinah tu, ada sahabat pergi panggil Abu Bakar. Panggil Abu Bakar buat sini. Tujuan dia, bila panggil Abu Bakar nanti sokong dia supaya tolak Nabi ni. Nabi ni bawa cerita pelik sekarang ni. Bila sampai Abu Bakar, Nabi pun cerita macam dia cerita tadi. Maka Abu Bakar pun kata,